Okey, sorry, maaf. Ya, saya baru termute tadi. Okey, baik. Jadi kita sambung balik ya. Kita sambung tentang data yang kita akan perhatikan untuk melakukan analisa makroekonomi, iaitu data kepada keadaan pekerjaan. Okey, ada dua indikator yang menilai kepada keadaan pekerjaan, iaitu yang pertama pengangguran dan yang kedua iaitu kita bincang tadi, iaitu tentang non-farm payroll. Okey, iaitu segala pekerjaan yang bukan daripada sektor peladangan itu adalah non-farm payroll, termasuklah lawyer ke, engineer ke, menteri ke, peniaga ke, itu adalah non-farm payroll. Jadi idea ialah kita lihat betapa banyak pekerjaan non-farm payroll yang ditambah kepada ekonomi. Semakin banyak ditambah bermakna ekonomi semakin berkembang. Kurang pekerjaan ditambah bermakna ekonomi sedang berlembab. Ataupun negatif je, pekerjaan hilang. Itu adalah menunjukkan keadaan resesi. Baik. Okay. Jadi peningkatan pengangguran, okay, kurangnya bilangan pekerja sektor kepeladangan menandakan kelembapan ekonomi. Jadi pengangguran non-farm payroll dapat menunjukkan keadaan pekerjaan dan seterusnya menunjukkan kepada kesihatan ekonomi. Baik. Jadi kalau pengangguran, semakin rendah pengangguran semakin bagus untuk ekonomi. Non-farm payroll semakin banyak, non-farm payroll yang ditambah semakin bagus untuk ekonomi. Baik. Jadi kita lihat pula bagaimana kesan keadaan pekerjaan kepada aset-aset di dalam pasaran kewangan. Baik. Okey. Keadaan pekerjaan, okay, pengangguran, non-farm payroll kepada pasaran, okay, kepada mata wang, kepada saham dan kepada komoditi. Baik. Jadi kita ambil kes apabila pengangguran meningkat. Ini apa yang berlaku apabila pengangguran meningkat? Apa yang berlaku ialah perbelanjaan pengguna juga akan jatuh. Okey. Pengangguran meningkat bermakna orang ramai tidak ada kerja. Bermakna orang ramai tidak ada wang untuk dibelanjakan. Okey. Okey, jelas sekali. Okey, mereka yang tidak bekerja mempunyai kurang wang untuk dibelanjakan, manakala mereka yang ada kerja akan lebih selesa je untuk menyimpan, okay, daripada membuat perbelanjaan. Okay, dan akibatnya apa? Apa yang berlaku apabila pembelanjaan kurang? Okay, kita akan lihat kesannya kepada ekonomi. Ya. Okay, pertama sekali kita lihat kepada mata wang. Okay. Kesan pengangguran, okay, apabila pengangguran meningkat, kita lihat kadar mata wang akan turun. Okay, kadar mata wang ekonomi tersebut akan turun. Kenapa? Okay. Apabila pengangguran yang tinggi, ya, kita akan lihat pertumbuhan ekonomi akan berkurang. Okay. Jadi apabila pertumbuhan ekonomi berkurang, pelabur pun kurang berminat, okay, untuk masuk ke dalam ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, mata wang, okay, mata wang negara tersebut, ekonomi tersebut akan menurun. Okay. Kerana apa? Ekonomi sedang memperlahan. Okay. Dan kita lihat pula apakah kesannya kepada saham. Okay. Jadi apa kesannya kepada saham adalah seperti berikut. Ketika pengangguran meningkat, harga saham akan jatuh. Jelas sekali, okay, orang ramai tidak bekerja. Okay. Kenapa orang tak punya pekerjaan? Kerana tiada peluang pekerjaan. Kenapa tiada peluang pekerjaan? Kerana syarikat tak mampu nak mengambil orang untuk bekerja. Okay. Kenapa syarikat tak mampu untuk mengambil orang bekerja? Kerana tidak ada keuntungan yang mencukupi. Okay. Itu dia punya rangkaian dia. Okay. Okay. Dan apabila orang tidak mempunyai pekerjaan, ramai penganggurnya, orang ramai tak ada duit untuk dibelanjakan. Bila orang tidak ada duit untuk dibelanjakan, syarikat tidak dapat menjual produk dan servis mereka. Akibat itu, syarikat tidak dapat menghasilkan keuntungan, okay, prestasi jatuh, perniagaan terpaksa dikecilkan, pekerja dibuang dan saham juga akan turun. Okay, itu kesannya. Akibat pengangguran yang tinggi. Dan kita lihat pula akhir sekali kepada komoditi. Apa yang berlaku kepada komoditi apabila pengangguran meningkat. Okay. Komoditi juga akan turun. Ya. Jadi pengangguran akan memberikan kesan negatif kepada semua, okay, pada hampir semua aset-aset kelas di dalam pasaran kewangan. Okay. Kenapa komoditi turun? Okay. Komoditi turun kenapa? Kerana permintaan kepada produk-produk turun. Okay. Jadi produk yang memerlukan bahan asas komoditi seperti logam industri, ya, aluminium ke, copper ke, produk ni tak dapat permintaan,
bermakna bahan asas untuk produk ni pun tidak ada permintaan. Permintaan turun, harga pun turun. Okey. Lagi satu, orang tak ada duit untuk membeli komoditi. Contohnya emas dan perak, ketika pengangguran tinggi, orang ramai tak ada kerja, orang yang ada kerja pun akan lebih selesa menyimpan, bermakna kurang perbelanjaan kepada emas dan juga perak. Oleh itu, harga jatuh. Okey, ini kesannya. Okey, kesan negatif hampir kepada kesemua pasaran apabila pengangguran meningkat. Baik, ataupun apabila keadaan pekerjaan tak baik, apabila pengangguran meningkat, okey, dan apabila pekerjaan kurang ditambah kepada ekonomi. Baik. Okey. Jadi, seterusnya kita akan lihat kepada keadaan ekonomi. Okey, ini yang kelima ya. Kita lihat kepada keadaan ekonomi kita lihat kepada keadaan politik sesebuah negara. Okey, bagaimana ia mempengaruhi ekonomi? Bagaimana ia mempengaruhi kesihatan ekonomi? Baik. Okey, perkara yang selalu kita bincangkan politik, tapi kesannya lebih daripada apa yang biasanya kita sedari. Okey, baik. Jadi, risiko politik adalah risiko di mana kita punya potensi keuntungan kita akan terjejas disebabkan oleh perubahan ataupun ketidakstabilan politik. Okey, sama ada negara kita ataupun di rantau. Okey, zaman sekarang ni kita akan saling terikat dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Bukan saja pada negara kita, tapi jika berlaku pergolakan di negara jiran, kita juga akan terlibat. Okay, sebagai contoh, ada pergolakan di Thailand sebagai contoh. Pelabur-pelabur daripada Eropah akan kurang yakin untuk melabur di rantau kita. Kita pun akan terlibat juga. Okay, akan terkesan juga akibat apa yang berlaku di negara rantau. Okay, itu adalah risiko politik. Baik. Okay. Dan di dalam politik ni, mereka lah yang melakukan keputusan-keputusan dari segi polisi. Polisi negara, polisi perniagaan, perdagangan, undang-undang, undang-undang ekspor import, di banyak yang ditentukan oleh politik ya. Jadi banyak keputusan dilakukan oleh kerajaan. Dan ini dapat memberikan kesan yang langsung ya kepada perniagaan individu, ataupun kepada industri, kepada sektor, ataupun terus kepada ekonomi akibat keputusan yang dilakukan oleh politik. Dan ini yang kita akan kategorikan sebagai risiko kerana kita tak tahu sebarang perubahan akan boleh terus memberikan kesan negatif ataupun positif kepada sebuah perniagaan. Baik. Jadi ini termasuklah apa yang dilakukan seperti nasionalisasi. Apa maksudnya? Bermaksud ia negara hanya akan fokus kepada produk tempatan sebagai contoh ya, nasionalisasi. Bermakna syarikat-syarikat luar kurang ingin melabur ke dalam negara kita kerana kita lebih fokus kepada tempatan. Itu boleh memberikan kesan. Kemudian yang lebih jelas ialah apabila kerajaan meningkatkan cukai. Meningkatkan cukai akan memberikan kesan sama ada positif ataupun negatif. Yang positif ialah kerajaan mempunyai pendapatan yang lebih ya. Bila kerajaan mempunyai pendapatan yang lebih, boleh digunakan untuk memajukan negara. Itu positif. Negatifnya pula ialah dia akan menjadikan negara kita ni kurang menarik untuk syarikat-syarikat luar beroperasi. Ia akan menghindarkan syarikat-syarikat luar daripada beroperasi di negara kita, menyebabkan kita kehilangan peluang ataupun potensi dagangan di situ. Dan apa lagi? Contohnya pada zaman Donald Trump. Donald Trump membuat begitu banyak sekatannya, begitu banyak tarif kepada produk-produk daripada China sebagai contoh. Di situ kita lihat dah memberikan kesan yang sangat besar, terutama mereka yang terlibat dalam dagangan ekspor import antara Amerika Syarikat dan China. Tahu-tahu saja bulan depan dah ada sekatan ataupun ada tarif yang baru yang memberikan impak negatif kepada perniagaan sebagai contoh. Dan banyak-banyak lagi faktor-faktor politik yang memberikan kesan, pertukaran polisi, pertukaran undang-undang dan sebagainya, memberikan kesan yang sangat besar kepada ekonomi. Baik. Dan sekarang ni kita lihat risiko politik semakin lama semakin kerap. Sebagai contoh kita lihat apa yang berlaku beberapa tahun lepas
keputusan United Kingdom untuk meninggalkan Euro, meninggalkan Eurozone, Brexit. Tak ramai yang sangka ini berlaku, tapi ini berlaku. Juga adalah satu contoh risiko politik. Impak yang sangat besar, terutama pada syarikat-syarikat yang berniaga antara Eropah dan UK. Kemudian kita lihat lagi satu contoh, pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat. Tak disangkakan, tapi ia berlaku, memberikan kesan yang besar. Dan kita dapat lihat selepas itu, polisi-polisi Donald Trump meletakkan tarif kepada import dan ekspor, banyak mengganggu perniagaan orang dalam sektor tersebut. Itu adalah risiko politik yang kita kena sentiasa berwaspada. Dan sejak kebelakangan ini kita lihat risiko-risiko politik semakin lama semakin kerap berlaku, dan lebih kerap berlaku berbanding dengan sebelum ini. Bermakna kita kena lebih berwaspada dengan sebarang risiko politik yang mungkin akan berlaku, kerana ia akan boleh menjejaskan potensi keuntungan kita di dalam pelaburan kita. Baik. Jadi kita lihat apakah kesan ketidakstabilan politik kepada pasaran ataupun kepada ekonomi. Kesannya kepada aset-aset kelas yang berikut. Kesan risiko politik kepada pasaran. Kita nak tahu apa kesan kepada mata wang, kesan kepada saham dan kesan kepada komoditi. Baik. Jadi apabila peningkatan risiko politik, apabila sesebuah negara dikatakan sedang tidak stabil dari segi politik, apa yang berlaku? Rata-ratanya adalah kesan yang sangat negatif terhadap kesemua pasaran. Maknanya kita lihat kepada pasaran mata wang. Kadar tukaran mata wang akan jatuh. Kenapa jatuh? Kerana kurangnya keyakinan bukan saja orang tempatan, tetapi orang luar untuk melabur, untuk berbelanja di negara kita. Oleh sebab itu, kita punya mata wang jatuh. Jika kita punya negara dikatakan tidak stabil dari segi politik. Jadi negatif untuk mata wang. Kita lihat pula untuk saham apa yang berlaku. Untuk saham, sama juga akan jatuh. Kenapa? Ia akan mempengaruhi perniagaan dari sudut negatif. Ketidakstabilan politik. Sekarang ni kita tak tahu apakah polisinya akan ditentukan apabila kita ada ketidakstabilan polisi. Di dalam perniagaan, sentiasa perlukan kestabilan politik untuk perniagaan berkembang. Apabila perniagaan berkembang, segala rancangan semua akan ditangguhkan. Kerana syarikat tak mampu nak mengambil risiko jika politik tidak stabil. Bayangkan kita buat satu keputusan, kemudian ada undang-undang yang ditukar, ada tarif yang ditambahkan, tiba-tiba untuk sektor kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sebagai contoh oleh itu, ketidakstabilan politik akan sentiasa negatif untuk syarikat-syarikat dan akan menjadikan ini negatif untuk pasaran saham. Baik. Kita lihat pula kepada komoditi. Jadi komoditi juga, apabila politik tidak stabil, komoditi juga akan jatuh. Kenapa komoditi jatuh? Kerana ketidakstabilan politik akan menyebabkan kurangnya demand kepada syarikat-syarikat untuk menghasilkan produk. Apabila syarikat kurang menghasilkan produk, syarikat kurang membeli komoditi, bahan asas. Oleh sebab itu, permintaan kepada komoditi akan menurun, dan ini akan menyebabkan harga komoditi juga akan jatuh. Kecuali komoditi seperti emas. Kecuali emas. Kerana emas adalah satu aset yang istimewa. Emas kadang-kadang boleh digunakan sebagai safe haven. Ketika harga saham semua jatuh, harga aset lain semua jatuh, orang akan biasanya berpindah kepada safe haven, dan antara safe haven adalah emas. Sebagai contoh. Mungkin emas saja yang akan naik dalam situasi ini, yang lain semua akan jatuh. Apabila politik tidak stabil di dalam sesebuah negara. Baik. Jadi kita dah cover tentang kadar faedah, kita dah cover tentang inflasi, kita dah cover tentang pertumbuhan ekonomi, keadaan pekerjaan, dan yang kelima ialah tentang risiko politik. Sekarang kita lihat pula kepada sentimen. Ini adalah yang terakhir. Sentimen, kita lihat apakah kesan sentimen kepada pasaran dan juga kepada ekonomi. Baik. Sentimen adalah penilaian secara psikologi. Kita menilai psikologi orang ramai
Okey, tentang bagaimana keadaan individu terhadap ekonomi secara am dan bagaimana perasaan individu terhadap sesuatu kelas aset secara khusus. Okey, itu adalah sentimen. Okey, bagaimana kita menilai sentimen. Baik. Jadi sentimen ni boleh menjadi pengaruh yang sangat kuat. Okay, kita nampak sentimen ni macam satu perkara yang abstrak, okay, tapi sebenarnya tidak. Ia memberikan kesan yang sangat besar kepada ekonomi. Okay, mungkin kita lihat kecil, okay, bagaimana sentimen saya sebagai seorang individu boleh mempengaruhi ekonomi. Okay, betul, seorang memang tidak boleh mempengaruhi ekonomi. Bayangkan, sentimen ini dikongsi oleh berjuta-juta orang. Okay, sentimen ini dikongsi oleh berjuta orang dan berjuta orang akan bertindak dengan cara yang sama. Itu akan memberikan kesan yang sangat besar kepada ekonomi. Okey, sama ada positif ataupun negatif. Okey, kita lihat contohnya bagaimana sentimen boleh mempengaruhi sesebuah ekonomi. Baik. Jika sentimen majoritinya adalah positif, kita katakan ini sebagai bullish. Okey. Manakala sentimen apabila majoritinya negatif, kita katakan ia adalah sebagai bearish. Okey, kalau kita positif, kita bullish. Kalau kita bearish, kita adalah negatif. Baik. Jadi apa yang berlaku apabila kita bullish dan apabila kita bearish berjemaah, ya? Kalau seorang tak boleh kena berjemaah. Okey, jadi jika majority bullish dan apabila jika majority adalah bearish, apa yang berlaku pada ekonomi? Baik. Jadi ada beberapa indikator, ya, yang boleh kita gunakan untuk kita menilai sentimen orang. Okay, yang pertama ialah kita melihat kepada sentimen orang di dalam industri, ya, pengeluar, okay, pengeluar syarikat-syarikat. Okay, jadi kita boleh melihat kepada Purchasing Managers Index ataupun PMI, okay, ataupun kita namakan sebagai indeks perolehan pegawai, okay, ataupun indeks pegawai perolehan. Okay. Okay, jadi siapakah pegawai perolehan ini? Okay, siapakah Purchasing Manager ini? Baik. Jadi pada setiap syarikat-syarikat besar, ya, akan ada seorang purchasing manager. Tugasnya adalah untuk menentukan adakah syarikat akan membuat pembelian, ya, untuk mengembangkan bisnes ataupun tidak. Okey, kenapa mereka penting? Okey, ini sebabnya kenapa mereka penting. Kenapa kita melihat kepada mereka? Okey, kerana jika mereka positif, ya, jika mereka bullish tentang ekonomi dan bullish tentang keadaan syarikat masing-masing, mereka akan membuat pembelanjaan, okay, untuk mengembangkan syarikat. Okay. Jadi dengan melihat kepada Purchasing Managers Index PMI, kita melihat adakah mereka ni bullish ataupun tidak. Jika PMI adalah bullish, kita boleh jangkakan bahawa syarikat ini akan melakukan perkembangan perniagaan. Mereka akan melakukan perbelanjaan untuk meningkatkan hasil jualan mereka. Maknanya mereka yakin dengan ekonomi. Bermakna mereka positif. Sentimen mereka adalah positif kepada ekonomi. Okay, dan juga sentimen mereka adalah positif kepada syarikat masing-masing. Sebaliknya, jika PMI adalah negatif, ya, PMI jatuh, kita boleh jangkakan bahawa syarikat ini akan tidak membuat perbelanjaan. Okay, bermakna syarikat ini sedang bearish terhadap ekonomi dan juga bearish terhadap kekuatan syarikat masing-masing. Okay, itu adalah cara kita membaca PMI untuk kita menilai sentimen. Baik. Dan kemudian yang kedua ialah tadi kita lihat sentimen daripada sudut pengeluar. Sekarang ni kita lihat sentimen pula daripada sudut pembeli, okay, sudut consumer pula kita lihat. Jadi ini kita gunakan apa? Kita gunakan indeks sentimen pengguna. Okay, ini adalah berlawanan dengan PMI tadi. PMI kita melihat daripada sudut pandangan syarikat. Ini kita dapatkan daripada sudut pandangan pengguna pula. Okay. Jadi indeks sentimen pengguna pula akan mengukur pendapat dan perasaan pengguna terhadap ekonomi secara am dan terhadap kewangan tetangga secara khusus. Okey, maknanya jika indeks sentimen pengguna meningkat, bermakna apa? Bermakna pengguna adalah bullish tentang ekonomi dan juga bullish tentang keadaan kewangan tetangga sendiri. Sebaliknya, jika indeks sentimen pengguna adalah yang sedang menurun, ya, kita boleh menjangkakan bahawa sekarang ni pengguna adalah sangat bearish, ya, dengan ekonomi dan juga bearish dengan keadaan tetangga sendiri. Maknanya mereka tak yakin dengan ekonomi dan mereka mungkin tak selesa untuk berbelanja, okay, ketika keadaan mereka sekarang ini. Okay, itulah cara kita menganalisa sentimen melalui dua indikator ini. PMI
untuk sudut pandangan pengeluar, indeks sentimen pengguna untuk sudut pandangan daripada pengguna. Baik, jadi kita cover kedua-dua belah, penjual dan pembeli. Baik, okey. Jadi sentimen ni walaupun pada awalnya kita rasakan tak memberikan kesan apa pun kepada ekonomi, tetapi apabila majoriti berjemaah ada sentimen yang sama, ia dapat menggerakkan pasaran. Baik, kita lihat. Sebagai contohnya kita lihat kepada kesan sentimen kepada pasaran. Baik. Jadi, tak kisahlah kita ni pelabur tahap mana, pelabur baru, pelabur yang dah berpengalaman ataupun pelabur yang besar. Okey, kita semua akan sentiasa cenderung untuk dipengaruhi oleh sentimen peribadi. Okey, ini adalah satu benda yang natural. Okey, satu perkara semula jadi bagi manusia. Kita akan lebih dipengaruhi oleh bias kita sendiri. Kita akan lebih dipengaruhi oleh sentimen kita sendiri. Okey, jadi termasuklah ketika kita membuat keputusan kewangan. Okey, kita akan lebih cenderung kepada sentimen, kepada perasaan, okey, kepada pendapat individu. Okey, kita akan lebih cenderung kepada bias kita sendiri. Okey, ini adalah semula jadi. Dan ini boleh menyebabkan pelbagai kesan ke dalam ekonomi. Okey, sebagai contoh kita lihat. Okey. Jika sentimen positif apa yang berlaku? Okey, jika sentimen positif apa yang berlaku? Kita lihat apa yang berlaku kepada kadar tukaran mata wang. Baik. Ketika sentimen positif daripada pengeluar dan juga daripada pengguna, apa yang jadi ialah tukaran mata wang ekonomi tersebut akan meningkat. Okey. Jadi sifat optimistik akan menyebabkan pelabur, pengguna menjangkakan pertumbuhan ekonomi akan berlaku. Apabila pertumbuhan ekonomi dijangkakan berlaku, apa yang berlaku kepada mata wang, permintaan mata wang akan meningkat. Kerana orang menjangkakan ekonomi negara ini akan meningkat, pelabur luar akan berminat untuk membeli mata wang negara tersebut. Penduduk tempatan juga akan bersifat lebih optimistik kepada mata wang negara masing-masing. Baik. Jadi apabila sentimen positif, kadar tukaran mata wang juga akan menjadi positif. Jadi kita lihat pula apa yang berlaku pada pasaran saham apabila sentimen positif. Baik. Jadi untuk pasaran saham, ia mempunyai hubungan korelasi yang positif dengan sentimen. Sentimen naik, pasaran saham juga akan naik. Jadi kenapa sentimen ini adalah merujuk kepada perasaan keyakinan pengguna dan pelabur terhadap ekonomi. Kalau bullish bermakna mereka yakin dengan ekonomi. Apabila pelabur dan juga pengguna yakin dengan ekonomi, apa yang berlaku? Pelabur akan lebih mudah melabur kerana mereka optimistik dengan keadaan ekonomi. Pengguna pula akan lebih mudah untuk berbelanja, membeli produk dan servis. Kerana apa? Mereka optimistik dengan ekonomi dan mereka optimistik dengan keadaan kewangan keluarga mereka. Itu adalah kesan langsung sentimen kepada saham. Dan apabila pelabur eager cenderung untuk melabur dalam pasaran saham dan pada masa yang sama pengguna berbelanja, membeli produk dan servis, syarikat dapat menghasilkan keuntungan. Prestasi meningkat. Dan pelabur akan yang sedang dah bersedia nak beli kerana pelabur pun optimistik, mereka akan terus membeli syarikat-syarikat yang berprestasi baik. Ini akan menyebabkan harga saham rata-ratanya akan naik ketika sentimen positif. Baik. Sekarang kita lihat pula apa yang berlaku pada komoditi. Jadi sama. Jika produk-produk dan servis syarikat mendapat permintaan yang tinggi, syarikat perlu menghasilkan produk-produk tersebut. Jadi syarikat akan membeli bahan-bahan asas, bahan-bahan logam, bahan yang asas untuk menghasilkan produk tersebut, meningkatkan permintaan, menyebabkan harga komoditi bahan industri ini menaik. Jadi komoditi juga, harga komoditi juga akan naik seiring dengan aset-aset yang lain. Jadi sentimen yang positif rata-ratanya adalah positif kesannya kepada sebuah ekonomi. Baik.
Okey, begitu juga sebaliknya. Jika sentimen negatif, semua akan turun. Okey, jadi sentimen ni sangat kuat ya apabila dia dikongsi dengan majoriti penduduk sesebuah ekonomi. Baik. Okey, jadi sekarang ni kita dah cover ya ke semua ke semua faktor-faktor ataupun data-data yang mempengaruhi ekonomi. Di situlah kita akan membuat penilaian kesihatan ekonomi. Kita lihat kepada kadar faedah. Adakah kadar faedah sedang tinggi ataupun sedang rendah? Kalau tinggi bermakna kemungkinan ekonomi akan diperlahankan. Kalau rendah, kemudian apa yang berlaku? Kemudian kita lihat kepada inflasi juga memberikan impak yang sangat besar. Kadar perubahan harga barang-barang dan juga servis yang ditawarkan oleh syarikat. Kemudian kita lihat kepada kadar pertumbuhan dari segi GDP, keluaran dalam negara kasar sesebuah negara. Semakin tinggi income sesebuah negara, semakin positiflah kesannya kepada ekonomi. Kemudian kita lihat kepada keadaan pekerjaan. Apakah kadar pengangguran? Apakah kadar pengangguran? Kalau pengangguran semakin tinggi, itu adalah satu perkara yang sangat negatif kepada ekonomi. Jika pengangguran rendah, itu adalah satu yang sangat positif kepada ekonomi. Ramai orang mempunyai pekerjaan, dapat berkhidmat, dapat menyumbang kepada ekonomi. Kemudian kita lihat pula kepada isu politik. Keadaan tidak stabil adalah sangat negatif kepada semua sektor-sektor dalam ekonomi. Untuk perniagaan, kita tak tahu apakah polisi-polisi yang akan diterapkan. Ini akan menyebabkan syarikat menjadi konservatif. Tak ingin mengembangkan perniagaan. Apa yang berlaku? Peluang pekerjaan berkurangan. Akibat peluang pekerjaan berkurangan, pengangguran akan meningkat. Jadi rata-ratanya kesan yang sangat negatif. Mata wang pun akan turun kerana apa? Pelabur luar akan mengelakkan daripada melabur di dalam negara yang politiknya tak stabil. Kita hilang pelabur, kita hilang peluang dagangan dengan negara-negara lain. Dan seterusnya ialah sentimen. Sentimen dari segi daripada sudut pandangan pengeluar, syarikat yang mengeluarkan produk-produk dan servis. Kalau mereka bullish dengan ekonomi, mereka akan membuat perbelanjaan. Mereka akan mengembangkan lagi perniagaan mereka. Kalau mereka bearish, mereka akan tidak membuat perbelanjaan, mereka akan konservatif, elak daripada melakukan perbelanjaan untuk mengembangkan ekonomi. Disebabkan itu mereka adalah bearish kepada keadaan ekonomi dan juga bearish kepada kekuatan syarikat masing-masing. Dan kita lihat pula kepada sudut pengguna, indeks sentimen pengguna. Kita lihat kalau pengguna bullish dengan ekonomi, mereka akan berbelanja lebih. Apabila mereka berbelanja lebih, ini akan membuat ekonomi berkembang. Sebaliknya, jika sentimen mereka negatif ataupun bearish kepada ekonomi, mereka akan kurang berbelanja, mereka akan lebih selesa menyimpan, dan ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin perlahan. Jadi kita lihat kepada data-data ini, kadar faedah, inflasi, kadar pertumbuhan, pekerjaan, politik dan sentimen. Kerana apa? Kerana kita nak menentukan kita sekarang ni berada di fasa apa. Kalau kita lihat tadi, kita ada beberapa fasa di dalam ekonomi. Kita ada fasa ledakan, kemerosotan, kemelesetan dan pemulihan. Ini adalah kitaran-kitaran fasa ekonomi. Dan di dalam fasa-fasa yang berbeza, kita dapati bahawa cara untuk kita melabur juga akan bertukar. Sebagai contoh, kita lihat di sini. Baik. Semasa kita di sini. Semasa kita di sini, ini adalah fasa apa? Fasa kemelesetan ekonomi. Jadi apa yang berlaku ialah aset seperti bond yang akan naik, tapi aset seperti stok dan juga apa-apa aset yang sensitif kepada inflasi akan turun. Jadi dalam keadaan ini, kita beli bond, kita jual saham. Dan apabila kita berada pada kemelesetan ekonomi di sini, kita berada pada bawah di dasar ekonomi. Ketika ini apa yang kita patut buat? Kita patut beli saham. Kerana pada ketika inilah saham berada pada aras yang terendah. Baik.
Kemudian semasa kita mengalami pemulihan, okey, setelah kita mengalami kemiskinan, kita mengalami proses pemulihan. Okey, sepanjang ini adalah proses pemulihan. Semasa proses pemulihan apa kita buat? Kita akan beli aset-aset yang sensitif kepada inflasi. Ini boleh jadi saham-saham syarikat-syarikat pelancongan, saham-saham syarikat barang kemas, barang mewah. Kenapa? Okey, semasa ekonomi meleset, saham-saham ini akan berprestasi buruk. Tetapi semasa ekonomi semakin pulih, saham-saham ini akan naik. Okay, orang ramai dah mula berbelanja, orang ramai melancong, kerana ekonomi sedang pulih, saham-saham ini akan naik. Okay. Dan pada ketika ini juga kita mungkin boleh jual bond tadi yang kita beli kerana semasa ekonomi sedang berkembang, ya, bond akan turun. Okay, jadi kita jual bond pada ketika ini dan semasa ini adalah semasa ekonomi dah sampai ke puncak, ya, di puncak ekonomi, di sinilah masa kita jual saham yang kita beli tadi. Kerana inilah semasa saham akan capai tahap paling tinggi. Okey. Dan setelah kita sampai pada fasa ledakan, kita akan sambung ke kitaran seterusnya, akan berlaku lagi sekali, akan berlaku kemelesetan ekonomi. Okey, dan masa ini kita akan jual apa yang kita beli, iaitu saham-saham yang sensitif kepada inflasi. Time inilah semasa ekonomi meleset, orang dah tak nak pergi melancong, orang dah tak beli barang mewah, orang dah tak beli barang-barang kemas. Kenapa? Kerana kemelesetan. Mereka lebih selesa menyimpan dan syarikat-syarikat ini semua akan satu. Dan saham mereka akan jatuh. Jadi itulah masa yang sesuai untuk kita menjual saham-saham syarikat-syarikat tadi. Okey. Jadi kesimpulannya, dengan kita mengetahui kita berada di fasa mana, kita dah tahu apakah aset yang patut kita jual dan apa yang patut kita beli. Baik. Okey. Baik. Jadi sekarang kita lihat kepada kesimpulan analisa makroekonomi, ya. Jadi kesimpulannya adalah indikator-indikator yang telah kita bincangkan tadi, ya, kadar faedah, inflasi, GDP, trade balance, kemudian pengangguran, non-farm payroll, kemudian politik, kemudian sentimen, PMI ataupun sentimen pengguna. Ini semua memberikan kita pandangan, ya, terhadap prospek ekonomi semasa dan juga prospek untuk ekonomi pada masa hadapan. Itu memberikan kita pandangan dan kita dah boleh menyusun strategi kita sebagai pedagang ataupun sebagai pelabur. Kemudian perubahan dalam faktor-faktor fundamental akan memberikan kesan langsung, seperti yang kita lihat tadi, ya, kesan kepada mata wang, saham, komoditi akan terkesan kepada sebarang perubahan kepada data-data yang kita bincangkan tadi. Memberikan kesan langsung terhadap penilaian nilai intrinsik aset-aset seperti mata wang, bond, komoditi dan juga saham. Apabila kadar faedah berubah, kita lihat kesannya. Apabila inflasi berubah, kita lihat kesannya, dan seterusnya. Jadi, kesimpulannya, peserta-peserta pasaran, pelabur dan pedagang perlu sentiasa memerhatikan faktor-faktor ini dan menggunakannya untuk membuat keputusan dagangan yang berkualiti. Gunakan faktor-faktor ini untuk kita menilai kita ni sekarang ni berada pada fasa apa di dalam kitaran ekonomi. Baik. Dan mungkin ada yang akan tanya, di mana kita akan mendapatkan kesemua data-data ini? Jadi sekarang ni kita bernasib baik, kita berada pada zaman moden sekarang ni. Kita ada begitu banyak website yang percuma, ya, yang menawarkan bila data-data ini akan keluar. Sebagai contoh, kalau kita lihat, ya, di laman web XM. Kita buka laman web XM, apa kita boleh buat untuk kita tahu bila keluar data-data fundamental ni, kita boleh pergi kepada penyelidikan dan pendidikan. Kita pergi kepada mana? Kalender ekonomi. Baik. Dan di sini dia akan menyenaraikan segala data-data yang akan dikeluarkan untuk negara-negara. Jadi sekarang ni apa yang saya boleh buat, saya akan filter, ya. Saya akan ambil negara Amerika Syarikat dan saya akan pilih ke semua kategori. Jadi sekarang ni saya klik dan saya dah dapat data-data yang akan dikeluarkan. Di sini ada inventory perdagangan.
Okey, sebagai contoh. Okey, menunjukkan adakah USD ni adakah mereka ni sedang ekspor ataupun sedang ekspor, sedang import. Okey, kita lihat kepada indeks harga rumah. Ini boleh menunjukkan keadaan inflasi rumah. Okey, apa lagi? Okey, ini adalah keterangan daripada Bank Pusat, okey, Bank Pusat Amerika Syarikat. Okey, juga adalah penting, mungkin akan sentuh tentang kadar faedah dan sebagainya. Okey, apa lagi? Jadi kita boleh lihat semua ni data-data ini di dalam laman web secara percuma. Okey, dalam contoh ini laman web XM. Laman web banyak lagi yang juga memberikan kemudahan yang sama. Okey, jadi apabila kita mula sensitif ya, mula memerhatikan tentang faktor-faktor yang boleh mempengaruhi ekonomi, kita akan dapat ya bigger picture. Bagaimana kita nak menyusun kita punya strategi sebagai pedagang dan juga sebagai pelabur. Baik. Okey, jadi itu saja daripada saya untuk hari ini dan kita akan sambung lagi ya di minggu hadapan ya, topik yang seterusnya. Jadi terima kasih kepada mereka yang mengikuti dan kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.